Perkhidmatan Ujana Buku atau trak kedai buku bergerak yang memulakan operasinya awal tahun lepas disifatkan berjaya menarik minat membaca dalam kalangan rakyat di negeri ini. Ikuti laporannya bersama wartawan Serina Olivia Chong dan juru kamera Tamring Ashmat. Menurut Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah, Haja Asmiah Haji Ajmain, trend pembelian melalui Ujana Buku bagi kawasan pedalaman juga memberangsangkan sehingga mencecah RM3,000 setiap kali trak bergerak ini masuk ke kawasan pedalaman dengan purata 500 pengunjung. Matlamat kami selain kami mahu mempromosi buku dan majalah kami, tetapi juga kita menggalakkan masyarakat kita supaya menjadi masyarakat yang suka membaca. Membaca itu jambatan ilmu. Jadi itu antara matlamat yang kami mahu capai agar kita akan ke arah negara maju menjelang 2020 dan untuk menjadi warga yang berminda kelas pertama kita kena banyak membaca. Dalam temu ramai eksklusif bersama RTM, Haji Asmiah memberitahu Perkhidmatan Ujana Buku merupakan inisiatif DBP untuk membekalkan bahan bacaan ke seluruh negeri, khususnya kawasan pedalaman, di samping memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan kajian DBP, Sabah budaya membaca rakyat negeri ini hanya berada pada tahap 40%. Melihat sambutan yang menggalakkan ini juga, katanya, pihak DBP turut merancang untuk menambah kemudahan seumpamanya di lokasi yang mendapat permintaan tinggi. Ini kerana ketika ini hanya terdapat satu trak yang beroperasi di seluruh negeri. Tambah beliau, usaha DBP ini juga sejajar hasrat negara untuk melahirkan generasi dan masyarakat berminda kelas pertama menjelang wawasan 2020. Sementara itu, Eksekutif Kanan Unit Pengedaran dan Pemasaran, Mas Im Hashim, memberitahu menerusi perkhidmatan Ujana Buku, pihaknya menawarkan diskaun sehingga 50% kepada pelajar sekolah. Kalau kami keluar, lebih daripada 300 judul yang akan kami keluarkan dan dalam kuantiti dalam 1,500 ke atas macam itulah. Dan dari segi harga dia, setiap buku tu dia ada memang harga dia standard lah di dalam buku tersebut. Bagi para pengunjung, idea pewujudan Ujana Buku ini sememangnya satu langkah tepat dalam memupuk budaya membaca. Selalunya kalau Ujana Buku ni, dia promosikan harga yang lebih murah daripada yang kita dapat beli di kedai buku. Contohnya, selalunya dapat dalam diskaun sekitar 25% lah, seingat saya. Yang suka membaca, yang suka untuk menimba ilmu, pelbagai jenis manfaat yang ada di sini. Kita boleh dapat buku ilmiah, buku cerpen, novel, semua buku cerita, kanak-kanak pun ada. Jadi saya rasa Ujana Buku ni baguslah untuk generasi muda. Mereka yang berminat untuk mengadakan kerjasama bersama Ujana Buku ini juga boleh menghubungi pihak DBP Cawangan Sabah melalui talian 088 439 314 atau email ke pp@dbp.gov.my. Laporan Serina Olivia Chong dan juru kamera Tamring Ashmat untuk Berita RTM. Semangat patriotik atau perasaan cintakan tanah air menjadi sumber inspirasi warga Jabatan Pertanian khususnya dari Taman Pertanian Lagut Seberang Tenom untuk menghias sebuah kereta bagi agar tampil berbeza dalam acara perarakan perbarisan sempena Hari Kebangsaan peringkat negeri baru-baru ini. Berkonsepkan flora, hiasan kereta bagi yang disiapkan dalam tempoh 2 minggu ini menggunakan bunga-bungaan segar dan replika bunga terbesar di Asia iaitu bunga rafflesia sebagai lambang keindahan alam semula jadi di Sabah. Seiring tema Sati Sejiwa, logo berbentuk hati turut diletakkan di bahagian atas kenderaan ini selain logo Jabatan Pertanian serta barisan jalur gemilang dan bendera Sabah. Menurut Pengarah Pertanian Negeri, Idrus Syafiee, usaha ini merupakan antara langkah proaktif Jabatan Pertanian untuk memperkenalkan kemudahan di Taman Pertanian Lagut Seberang Tenom kepada masyarakat. Kita juga memastikan bahawa apa yang kita ada di taman ini diperkenalkan sempena Hari Merdeka ini. Sebab kebanyakan orang mungkin tidak juga tahu apa yang ada di taman ini. Ya, kita mempunyai pusat konservasi yang terbaik, salah satu yang terbaik di Malaysia.
Kelainan yang ditonjolkan jabatan ini nyata menarik perhatian pengunjung. Kreativitinya ni sangat unik lah ya kan. Satu tak pernah dekat walaupun kita di sini kan tak pernah dekat dengan kereta yang unik sekali ni, yang cantik ini. Antara tadi peralakan tadi yang saya nampak, inilah yang paling kreatif. Saya ucapkan tahniah kepada jabatannya ataupun mungkin NGO ini yang telah berusaha untuk menjadikan program Hari Kemerdekaan. Kereta ini menarik perhatian saya. Dia berhias dengan bunga-bunga dan menerapkan ciri-ciri Hari Kebangsaan dan juga dihiasi dengan bendera Malaysia. Kereta bagi ini yang mempunyai 9 tempat duduk dan boleh bergerak sejauh 20 km dengan kuasa bateri digunakan untuk membawa pengunjung Taman Pertanian Lagut Seberang Tenom melihat persekitaran taman. Masyarakat khususnya di sekitar Kota Kinabalu kini boleh mendapatkan perkhidmatan unit bantuan dan komuniti kebajikan di Pusat Transformasi Bandar UTC Kota Kinabalu yang turut menyediakan pelbagai perkhidmatan dari agensi lain. Unit yang sebelum ini beroperasi di Menara MAA Kota Kinabalu dipindahkan ke UTC Kota Kinabalu pada 22 Ogos lalu. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AMN JPKA, Siti Amir Haji Ruman, pemindahan unit tersebut bertujuan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan selain bantuan kebajikan di UTC yang dilengkapi pelbagai kemudahan. Sejak dibuka pada 22 hari bulan yang lalu, seramai 360 orang telah datang ke sini lah untuk mendapatkan perkhidmatan. Beliau ditemui media selepas mewakili pengarah JPKA, Muhammad Nur Wahab, merasmikan unit bantuan dan komuniti pejabat kebajikan bahagian Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Unit-unit lain di bawah JPKA bagaimanapun masih beroperasi di Menara MAA. Pembukaan Uptown Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Kota Belud di Alap Bana Street berhadapan bangunan tabung haji cawangan Kota Belud akan menjadi satu lagi daya tarikan pengunjung ke pekan berkenaan. Ketika berucap merasmikan tapak bazar berkonsepkan Malam Indah ke Subuh ini, Pegawai Daerah Kota Belud, Abdul Gari Itam berkata, tapak niaga tersebut berupaya meningkatkan pendapatan para peniaga dan penjajah kecil di daerah ini. Beliau bagaimanapun mengingatkan peniaga Uptown berkenaan agar sentiasa menjaga kebersihan kerana ia menjadi perkara utama dalam usaha menarik pengunjung. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Daerah Kota Belud, Bainin Syamsul dalam ucapannya berkata, tapak niaga ini memberi peluang kepada belia-belia menganggur di daerah tersebut untuk meraih pendapatan. Malah katanya konsep Uptown akan menghidupkan suasana malam pekan Kota Belud sama seperti Uptown di Semenanjung. Uptown Kota Belud yang terdiri daripada 40 lot niaga bagi penjajah dan peniaga kecil berdaftar beroperasi setiap hari dari 5 petang hingga 3 pagi. Minggu Suai Mesra Universiti Malaysia Sabah UMS bagi sesi 2016-2017 melabuhkan tirainya dengan program riadah dan persembahan yang berlangsung di Stadium Kompleks Sukan UMS. Antara aktiviti yang diadakan termasuklah persembahan puisi patriotik, senam robek merdeka, persembahan kebudayaan, aktiviti lasak berbasikal dan nyanyian. Majlis turut dihadiri Naib Chancellor UMS Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Madya Dr. Ismail Ali, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Syahril Yusof, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. D. Kamarudin D. Mudin serta beberapa pegawai kanan UMS. Seramai 4,579 pelajar baharu mendaftar pada 28 dan 29 Ogos lalu bagi mengikuti pelbagai bidang pengajian di UMS. Penyertaan masyarakat dalam aktiviti sukan bukan sahaja memupuk semangat kesukanan, malah mampu membentuk disiplin dan jati diri yang baik sekaligus menyatukan rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata menerusi aktiviti sedemikian, mereka juga dapat mengasah bakat yang ada untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Beliau berucap merasmikan kejohanan bola sepak Piala Parlimen Sepitang di Padang Gata Sepitang. Sebanyak 28 pasukan menyertai kejohanan berkenaan dengan menawarkan hadiah wang tunai hampir RM19,000 bagi pasukan yang layak ke separuh akhir. Kejohanan tersebut dimulakan dengan perlawanan persahabatan antara pasukan Sepitang dan pasukan bekas pemain Sabah. Antara bekas pemain kebangsaan dan pemain Sabah yang beraksi ialah Matlan Marjan, Suharmin Yusof, Andrew Laban dan Abdullah Awang Adi. Kejohanan ini dianjurkan serentak dengan program Semarak Komuniti Satu Malaysia peringkat negeri Sabah yang berlangsung selama 2 hari. Antara pengisiannya ialah kejohanan lumba basikal yang disertai lebih 250 peserta dari dalam dan luar negara, program berjalan 10,000 langkah, perarakan tanglung dan bintang Semarak Merdeka dan pameran serta jualan oleh jabatan dan agensi kerajaan, GLC serta usahawan tempatan. Pelancarannya akan disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Senator Datuk Dr. Saleh Tun Said Keruak malam ini. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah Dalam Deri hari ini. Bermula pukul 8 pagi ini diadakan program merakyatkan seni budaya Festival Seni Bela Diri Sabah 2016 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 2.30 petang diadakan kejohanan bola sepak 9 sebelah Piala Datuk Rosnah bertempat di Padang Lasal, Tanjung Aru. Akhir sekali pada pukul 8 malam berlangsungnya perasmian program Semarak Komuniti Satu Malaysia yang diadakan di Esplanade Sepitang. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 3 September 2016. Kita kembali kepada Taufik di Angkasa Puri, silakan.